Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Khamis 17 Februari 2022. Saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Pelan Hala 7 robotik negara dibangunkan, mengarus perdana teknologi robotik, tingkatkan produktiviti. Kaedah baharu kuarantin bagi kontak rapat pesakit COVID-19 bakal diperkenalkan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pelan Hala 7 robotik negara NRR akan dibangunkan dalam usaha mengarus perdanakan penggunaan teknologi robotik, seterusnya meningkatkan produktiviti negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelan itu dijangka mampu mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing dan meminimumkan pengaliran mata wang ke luar negara. Di bawah pelan berkenaan, kerajaan menyasarkan kepadatan robot meningkat dari 55 unit bagi setiap 10,000 pekerja pada tahun 2019 kepada 195 unit bagi setiap 10,000 pekerja pada tahun 2030. Pelan itu merupakan antara keputusan dicapai pada mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan Revolusi Perindustrian keempat negara yang kali pertama diadakan tahun ini. Selain itu, mesyuarat turut menyokong konsep projek pemangkin bagi memacu aspirasi My Digital. Ke arah itu, mesyuarat bersetuju menubuhkan pasukan petugas projek pemangkin My Digital untuk memilih projek sesuai dan memantau pelaksanaannya yang merupakan kerjasama antara sektor awam dan swasta. Keberhasilan My Digital akan menjadi penentu kejayaan pendigitalan keluarga Malaysia menjelang tahun 2030. Kaedah baharu kuarantin bagi kontak rapat pesakit COVID-19 akan diperkenal. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menjelaskan, individu tanpa gejala berkemungkinan tidak lagi perlu melakukan isolasi atau pengasingan diri. Ketika ini, pendekatan sama dilaksanakan terhadap pekerja kesihatan yang menjadi kontak rapat. Satu perkeliling telah pun dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan untuk pekerja-pekerja kesihatan, healthcare workers, di mana satu protokol baru telah dikenalkan dan bagi mereka yang kontak rapat di kalangan healthcare workers, pekerja kesihatan yang mana tiada gejala, tidak perlu lagi isolate dan hanya perlu buat ujian pada hari-hari tertentu. Perincian mengenai protokol baharu itu akan diumumkan minggu depan. Mengulas mengenai vaksin untuk kanak-kanak, Khairy berkata pendaftaran untuk PIC Kids masih rendah dan belum mencapai 1 juta kanak-kanak. Lebih ramai ibu bapa diminta mendaftarkan anak mereka memandangkan peningkatan 160% kes COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak bagi minggu ke-5 hingga minggu ke-6 tahun ini. Kita sedang melihat peningkatan dari segi kes kemasukan ke hospital di kalangan kanak-kanak. Bagi mereka yang baru lahir hingga 4 tahun, masih belum ada vaksin yang diluluskan di mana-mana negara. Tetapi untuk mereka yang berusia 5 hingga 11 tahun, sudah ada vaksin yang diluluskan dan yang sedang dilaksanakan di Malaysia di bawah PIC Kids ataupun PIC Kids. Setakat ini kita melihat bahawa penerimaan dia agak baik tetapi masih lagi rendah. Ya, pendaftaran masih belum sampai 1 juta. Jadi kita harap dengan adanya peningkatan kes yang ketara di kalangan kanak-kanak kita, di kalangan kanak-kanak
Kita harap ibu bapa akan tampil untuk memberi kebenaran anak mereka divaksinasi. Jelasnya lagi, setakat ini pelaporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI bagi program PC Kids adalah ringan, biasa dan tidak serius. Biarpun jumlah kes meningkat, kemasukan ke unit rawatan rapi ICU ialah 80 hingga 90% lebih rendah berbanding ketika kemuncak jangkitan varian Delta Ogos lalu. Turut berkurangan jumlah pesakit bagi kategori 3 hingga 5. Jelas Khairi, situasi itu disumbang keberkesanan dos penggalak. Dos penggalak bukanlah jaminan untuk kita tidak dijangkiti COVID-19. Tetapi berdasarkan kepada data ini menunjukkan bahawa dos penggalak membantu mencegah gejala yang serius daripada penyakit COVID-19. Dan ini jelas menunjukkan bahawa majoriti 77.5% daripada kes kategori 3, 4 dan 5, kes yang paling serius pada 16 hari bulan adalah mereka yang tiada booster ataupun langsung tiada vaksin. 22 daripada 42 kes kematian yang dilapor berkaitan laporan kesan adverse susulan imunisasi AEFI bukan berpunca daripada pengambilan dos penggalak. Demikian ditegaskan Pengarah Regulatory Farmasi Negara Dr. Roshayati Muhammad Sani pada sidang media di Putrajaya petang tadi. Sementara itu, Ketua Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar Dr. Muhammad Suhani Muhammad Nur berkata, setiap kes kematian perlu diteliti menerusi bedah siasat bagi mengenal pasti punca sebenar kematian. Ingin ditegaskan di sini bahawa kematian AFI adalah kematian yang berlaku setelah seseorang menerima vaksin. Ia tidak semestinya bermaksud bahawa kematian tersebut adalah disebabkan oleh vaksin yang berkenaan. Dengan itu sudah pasti kematian AFI perlu disiasat secara telus dan teliti berdasarkan semua bukti yang ada sebelum sebarang keputusan dapat ditentukan sama ada kematian tersebut memang disebabkan oleh vaksin ataupun tidak. Bekalan kit ujian pantas COVID-19 di pasaran kembali stabil selepas dilaporkan terjejas sebelum ini. Semakan mendapati situasi itu berlaku akibat cuti musim perayaan dan pertambahan permintaan yang mendadak. Masalah bekalan artikel di setengah tempat baru ini disebabkan oleh Chinese New Year dan kita akui, dan tiada pertambah stok, dan satu lagi kes Omicron ini melonjak dengan mendadak. Dan saya difahamkan cuma ada kedai-kedai murah saja yang kekurangan stok ni. Speed 99 dengan Kekimat. Nah, dia jual murah, dia jual dalam bawah RM10 ataupun bawah harga-harga yang kita kontrol. Jadi menjadi tumpuan. Dari situ kurang. Tapi tempat lain di farmasi, kemudian di kedai-kedai biasa ada. KLIA antara lapangan terbang terbaik dunia bagi suku keempat 2021. Paparannya seketika nanti. Produktiviti buruh negara meningkat 1.7% suku keempat tahun lepas dengan merekodkan nilai ditambah sebanyak RM24,006 per pekerja. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, ini berikutan pengeluaran barangan dan perkhidmatan meningkat lebih laju berbanding kadar pertumbuhan pekerja. Melalui kenyataan media, Datuk Seri Muhammad Uzair turut menyatakan produktiviti buruh yang diukur mengikut nilai ditambah per jam bekerja turut mencatat peningkatan dengan pertumbuhan 1.3%. Dari segi nilai ditambah per pekerja mengikut sektor ekonomi, 3 sektor merekodkan pertumbuhan positif. Ini meliputi sektor pembuatan, pertanian dan perkhidmatan. Bagi tahun ini, ekonomi global termasuk Malaysia diunjur mencapai prestasi memberangsangkan.
8.3 bilion ringgit telah diterbitkan di bawah rangka kerja sukuk pelaburan mampan dan bertanggungjawab SRI sejak diperkenal pada 2014. Pengerusi Suruhanjaya Security Malaysia SC, Datuk Said Zaid Alba menyatakan dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai pelbagai projek hijau, sosial dan mampan. Ini termasuk tenaga boleh diperbaharui, pendidikan berkualiti dan perumahan mampu milik. We believe there are more opportunities for the capital market to help build a more inclusive and sustainable nation, and the SC is firmly committed to this cause. Through the Third Capital Market Master Plan, or the CMP3, we aim to shape a stakeholder economy through two key growth pillars: Sustainable and Responsible Investments, or SRI, and the Islamic Capital Market. SC kini berusaha memperkenal instrumen berasaskan pasaran bagi membolehkan keuangan peralihan di Malaysia. Jelas beliau lagi dalam ucap tama pada persidangan alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG secara maya. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dinobatkan sebagai penyedia perkhidmatan terbaik di dunia. Ini melalui kaji selidik kualiti perkhidmatan lapangan terbang ASQ bagi suku keempat 2021. Melalui kenyataan, Malaysia Airports menyatakan kedudukan pertama itu dicapai bersama 9 lapangan terbang antarabangsa lain dalam kategori sama. Kategori itu meliputi lapangan terbang yang menerima penumpang lebih 40 juta penumpang setahun yang mencatat skor sempurna 5 dalam kaji selidik global berkenaan. Keputusan itu diumumkan Majlis Lapangan Terbang Antarabangsa baru-baru ini yang bertanggungjawab memberi penanda aras kepada lapangan terbang terbaik dunia dari aspek kepuasan keseluruhan penumpang untuk keselamatan, kemudahan, perkhidmatan dan kebersihan terminal. Pencapaian terkini KLIA antaranya memberikan jaminan tambahan kepada penumpang terhadap komitmen berterusan di sebalik prosedur operasi standard SOP perjalanan yang ketat untuk membendung pandemik COVID-19. Bertemu kembali. Sejumlah RM275,000 diperuntukkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB kepada Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora tahun ini. Ia bagi melaksanakan geran pengurusan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK serta pertubuhan-pertubuhan di bawah wilayah Kejora. Menteri KPLB Datuk Seri Mahathir Khalid berkata geran tersebut bagi memperkasa komuniti luar bandar dengan pengetahuan, kemahiran insaniah serta kemahiran teknikal. Saya ingat daripada awal mudahnya semua orang tahu kerja adalah untuk mencari jalan untuk mensejahterakan rakyat dalam semua bidang. Itu dia punya kunci dia. Mensejahterakan rakyat dalam semua bidang. Nak cakap pasal apa? Nak cakap pasal cari rezeki, menambahkan pendapatan rakyat. Ada program di bawah Kejora yang Beliau mengadakan lawatan kerja ke Kejora di Kota Tinggi Johor. Kejora turut menjadi pelaksana kepada 24 projek baik pulih dan bina baharu sebuah rumah penduduk terjejas banjir di bawah inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia dengan peruntukan RM401,000. Pada majlis sama, Datuk Seri Mahathir turut menyampaikan replika kunci rumah Taman Penawar Harmoni kepada 10 penerima rumah mampu biaya Johor yang layak. Projek melibatkan 454 rumah pelbagai jenis dan 65 kedai kos sederhana. Kejora turut menjadi agensi pelaksana program tabung ladang berskala besar tanaman nanas MD2 di Kampung Tuan Seh Sedili Besar Kota Tinggi. Melalui program ini, 96 orang menerima dividen dengan kadar RM200 melibatkan jumlah keseluruhan lebih RM19,000. Manakala melalui program Warung Desa Kejora at KPLB, 6 penjaja kecil B40 berjaya menerima gerai perniagaan masing-masing.
Yang telah banyak membantulah kami. Lagipun saya sebagai ibu tunggal yang dapat penempatan di situlah, Taman Sinar tu. Macam mana? Ini daripada tabung, daripada ladang lenas yang berhampiran dekat taman kita lah. Dekat situ kita dapat. Jadi dia kira saya tak tahu macam mana, tapi dia memang setiap tahun kita dapat. Kalau macam saya, perniagaan saya keripak. Macam intinya sardin, keledek, telur dengan kentang. Mungkin perasaan tu rasa bersyukur lah. Terima kasih. Rasa seronok sangat lah. Dah berapa lama berniaga? Berniaga dalam 6 tahun dah. 6 tahun. Memang sara hidup dengan berniaga? Sara, betul. Pertama kali perasaan tu rasa banggalah bila kita dapat tahu yang terpilih untuk salah seorang daripada penerima Taman Penawar ni. Jadi ini peluang saya sebagai golongan B40 untuk memiliki rumah pertama. Alhamdulillah bagi saya ini salah satu perkara yang menggembirakan saya jugalah. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA yakin mampu menyumbang sehingga 40% pengeluaran padi negara selepas hasil padi musim 2 2021 dijangka meningkat 30.6% berbanding musim 2 2020. Pengerusinya Ahmad Tarmizi Sulaiman berkata ketika ini 71% tanaman padi di kawasan muda telah masak dan 37% telah dituai dengan purata hasil sekitar 5.3 tan per hektar. Penuaian padi di kawasan muda dijangka akan mencapai 90% pada pertengahan bulan Mac depan. Sehubungan itu, pemantauan kemajuan aktiviti akan terus dijalankan pihak MADA sehingga selesai musim 2 2021. Dalam keadaan ataupun fenomena yang tidak menentu dari segi cuaca dan juga faktor-faktor lain termasuk serangan penyakit dan sebagainya, alhamdulillah pihak MADA berkeyakinan dalam rekod yang kita perolehi bahawa sumbangan padi untuk pengeluaran beras negara di kawasan muda akan berada sekurang-kurangnya pada kedudukan 40% SSL negara. Beliau menyatakan perkara itu di Pusat Khidmat Wakil Rakyat Ahli Parlimen Sek Pusra Sek di Kampung Sungai Pau, Sek Kedah. 600,000 peluang kerja ditawarkan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Selain sesi pengambilan secara terus, inisiatif turut menawarkan khidmat kaunseling kerjaya dan bantuan pendaftaran portal pekerjaan nasional My Future Jobs. Di Lala Kadir ada butirannya. Karnival Kerjaya antara terbesar di Malaysia itu bakal dilancarkan Perdana Menteri Sabtu ini. Ia dianjur dengan kerjasama Kementerian Kewangan, Kementerian Sumber Manusia, Perkeso dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRD Corp. Inisiatif membantu pencari kerja mendapat pekerjaan dengan gaji bersesuaian berdasarkan kelayakan akademik dan pengalaman. Ada setengahnya sebab dah berada dalam pekerjaan yang sama berpuluh tahun. Jadi apabila hilang pekerjaan dan contohnya di mereka yang terlibat dengan sektor penerbangan, pilots, pramugara, hotel kan, maknanya what's available, apa lagi yang ada untuk kami. Data pencari kerja di portal My Future Jobs disesuaikan dengan peluang kerjaya ditawarkan. Karnival turut membolehkan pencari kerja mendapatkan tawaran kerja dengan segera. Saya telah berjaya mendapat tawaran daripada MARI. Portal My Future Job sangat membantu saya dalam mencari kerja dan membantu saya untuk explore banyak tentang industri yang saya sedang mencari kena dengan bidang saya. Saya kira alhamdulillah banyak peluang yang diberikan untuk job seekers yang macam saya lah. Jadi saya rasa sangat bertuah. Saya bersyukur kerana diberi peluang lah untuk berkhidmat bersama dengan TM1 dan juga paling penting berkhidmat untuk masyarakat. Sangat-sangat membantu
peserta-peserta atau job seeker lah yang nak cari kerja dalam website My Future Job ni. Karnival turut menyediakan program latihan dan peningkatan kemahiran menerusi kerjasama industri. Lila Kadir, Berita RTM. Seorang lelaki yang disyaki menetak kepala ibu tirinya sehingga putus di Gua Musang, Kelantan direman 7 hari. Siasatan awal mendapati suspek merupakan penagih dadah dan mengalami masalah mental. Perintah reman 7 hari dikeluarkan Mahkamah Magistrate Gua Musang bagi melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek yang berusia 39 tahun terlebih dahulu bermalam di lokap selepas menyerah diri di Balai Polis Bertam. Dalam kejadian semalam, mangsa yang berusia 54 tahun maut diserang dengan parang. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama dengan saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan kejohanan badminton berpasukan Asia BATC 2022. Skuad lelaki negara berjaya menempas slot ke separuh akhir selepas tidak berdepan masalah menumbangkan Kazakhstan 5-0 pada aksi kedua kumpulan B petang tadi. Kejayaan itu sekaligus memastikan Malaysia layak secara automatik ke pusingan akhir Piala Thomas di Bangkok, Thailand, Mei depan. Aksi di Pusat Konvensyen Setia City itu menyaksikan mata pertama negara hadir melalui pemain perseorangan Aidil Sholeh yang menundukkan Ata Niyazov straight set 21-11, 21-12. Kecemerlangan kem negara diteruskan perseorangan kedua Lim Chong King yang tenang menyumbang mata kedua dengan menewaskan Murad Kulmatov 21-11, 21-11. Perseorangan ketiga Kok Jing Hong kemudian menyumbang mata kemenangan hasil kejayaan 21-8, 21-4 ke atas Maksud Tajibulayev. Mata keempat negara hadir melalui pasangan beregu Man Wei Chong dan T Kai Wun yang mengalahkan Jangir Ibrayev dan Ilya Lyasenko 21-5, 21-5. Satu lagi beregu Goh Zifei dan Nur Izzuddin melengkapkan kemenangan bersih Malaysia dengan mengatasi Andrew Shalangin dan Maksud Tajibulayev 21-8, 21-4. Malaysia bakal menentang Jepun dalam aksi terakhir kumpulan B petang esok. Bawa Malaysia layak ke Piala Dunia satu hari nanti. Itu sasaran utama Ketua Jurulatih Harimau Melaya yang baru, Kim Pan Gong, yang dalam misinya mengubah reputasi bola sepak negara ke satu tahap baru dan melebihi rantau Asia Tenggara pada masa hadapan. Pan Gong yang diperkenalkan secara rasmi dalam sidang media hari ini berkata, misi ke Piala Dunia tersebut menjadi alasan utama mengapa beliau menerima tawaran menyertai skuad Harimau Melaya. Dalam menjadikannya kenyataan, pengendali dari Korea Selatan itu merancang untuk meletakkan asas yang kukuh selain membantu pemain muda dibangunkan dengan baik. I am well aware that we have a goal go beyond level of Southeast Asia. It is this goal that my coaching team and I are here to achieve. I promise that my coaching team and I will try our best to take the Malaysia national team to the next level. We will build a strong foundation first and move forward toward our goal by focus on the bigger picture that into the World Cup final stage. Pan Gong turut percaya beliau mampu membawa Malaysia ke Piala Dunia kerana rantau Asia akan diberi 9 slot dalam kejohanan itu pada masa hadapan. Jurulatih berusia 52 tahun itu dilantik menggantikan Tan Cheng Ho dengan kontrak selama 2 tahun. Sementara itu, Kim Pan Gong turut memperkenalkan barisan kejurulatihan yang akan membantunya. Paul Malti Vicente dilantik selaku penolong jurulatih, Cho Jun Ho, jurulatih menjaga gol, dan Dr. Gokhan Kandemir, jurulatih kecergasan, dan Lim Ji Hun, jurulatih analisis prestasi. Bagi melengkapkan barisan tersebut, seorang lagi jurulatih tempatan akan dipilih tidak lama lagi selepas beliau membuat penilaian akhir.
It may not be too long because I think I need someone to help me as a local. I'm really expecting someone here to give me a lot of information, right information, and also advice, and also a lot of things to help. So soon I will decide to announce to you. Yeah. Sebagai persiapan menjelang pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023, skuad Harimau Melaya bakal bertemu Filipina pada 23 Mac sebelum turun menentang Singapura pada 26 Mac di Singapura. Malaysia bakal berdepan tugas sukar dalam kejohanan Piala Asia bawah 23 tahun 2022 apabila diundi bersama juara bertahan Korea Selatan dalam kumpulan C. Kejohanan itu dijadual berlangsung di Uzbekistan pada 1 hingga 19 Jun depan. Selain Korea yang merupakan juara edisi 2020 turut diundi bersama skuad B 23 negara dalam kumpulan C ialah Thailand dan naib juara 2018 Vietnam. Tuan rumah Uzbekistan diundi dalam kumpulan A bersama Iran, Qatar dan Turkmenistan. Australia, Jordan, Iraq dan Kuwait pula diundi dalam kumpulan B, manakala Arab Saudi, UAE, Jepun dan Tajikistan dalam kumpulan D. Ini bakal menjadikan penampilan kedua Malaysia dalam kejohanan yang diadakan secara dui tahunan berkenaan. Pencapaian terbaik skuad negara ialah layak ke skor akhir pada edisi 2018 sebelum tewas 1-2 kepada Korea Selatan. Dalam hari itu, skuad B23 negara akan beraksi bukan sekali tetapi 2 kali menentang Laos dalam perlawanan kumpulan B Piala AFF 2022 di Kemboja. Selain perlawanan esok yang telah dijadualkan lebih awal di Stadium Prince, AFF mengesahkan perlawanan kedua akan berlangsung pada Isnin ini di Stadium Nasional Morodok Tekno. Jadual terbaru itu dibuat selepas pertandingan kumpulan B kini hanya melibatkan Malaysia dan Laos selepas Myanmar dan Indonesia menarik diri berikutan penularan COVID-19 dalam pasukan mereka. Hanya pemenang 3 kumpulan dan 1 naib juara terbaik akan mara ke separuh akhir pada 24 Februari manakala perlawanan akhir dijadualkan pada 26 Februari. Baik, menjelang aksi Liga Hoki Malaysia MHL 2022, Radio Televisyen Malaysia RTM terus menyokong perkembangan sukan hoki tempatan apabila menjadi penyiar rasmi ke semua 30 perlawanan yang akan membuka tirainya dengan perlawanan Piala Sumbangsih esok. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia KHM, Datuk Seri Subhan Kamal berharap kerjasama ini dapat meningkatkan lagi perkembangan hoki tanah air. RTM mempunyai satu platform orang yang melihat rancangan TV dan dia akan memberi satu impak yang cukup positif kerana dengan adanya penyiaran ini dia akan menaikkan lagi semangat anak-anak muda kita dan juga pemain-pemain hoki negara yang akan bermain dalam liga. Dalam pada itu, beliau turut berharap RTM dapat memancarkan siaran ini ke dalam saluran laman web rasmi KHM bagi memastikan ia dapat ditonton seluruh dunia. Datuk Seri Subhan berkata demikian selepas meninjau persiapan akhir kejohanan MHL 2022 pagi tadi. Pada edisi 2021, KHM menganjurkan MHL secara gelembung sukan, namun pada tahun ini ia dijalankan secara timbal balik di semua negeri yang mengambil bahagian. Hobi kita berdua sama, Mat. Sama. Mendengar lagu-lagu retro dan lagu-lagu Melayu klasik. Betul. Namun hakikatnya setiap orang sebenarnya mempunyai hobi yang berbeza-beza. Contohnya seperti lelaki ni, hobinya pelik dan unik. Pelik macam mana tu? Sama-sama kita saksikan. Lelaki yang dikenali dengan nama Dave Clark ini berusia lingkungan 50-an, mempunyai hobi bergambar dengan tong sampah. Jelasnya dia meminati hobi itu selepas dia melawat tapak pembuangan sampah pada zaman kanak-kanaknya. Dirinya digelar Dustbin Dave sehingga kini tidak berputus asa mencari tong sampah terbaik di Britain untuk bergambar dengannya. Di
Kerala India, seorang buruh kasar bernama Mamika menjadi terkenal dalam sekelip mata selepas dia memperagakan sepasang sut pengantin. Gambarnya dikongsi jurugambar sebelum hantaran itu menjadi tular di media sosial. Ramai yang menyamakannya dengan pelakon terkenal India Vinayakan. Selepas kejadian itu, dia turut ditawar menjadi model untuk pakaian lain. Mamika meluahkan hasrat mencuba nasib dalam bidang peragaan dan dalam masa sama tetap meneruskan pekerjaan sebagai seorang buruh. Gelagat seorang lelaki bermain-main dengan anak ayamnya turut tular. Semuanya gara-gara insiden spontan yang terjadi apabila anak ayam itu masuk ke dalam mulut lelaki itu tanpa disengajakan. Lelaki itu dilihat terkejut sebelum kembali mengeluarkan haiwan peliharaannya itu. Ini mencuri tumpuan ramai, lebih-lebih lagi kanak-kanak, sehingga menyebabkan videonya mendapat lebih 1 juta tontonan. Kalau tertelan anak ayam tu, orang Kedah kata naya, Mac. Anak ayam okey lagi, kalau bapa ayam, ibu ayam macam mana? Tak mak mulut. Baiklah, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi Khamis 17 Februari. Kita ikuti program inklusif musim kedua selepas ini. Malam ini bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Idris Ahmad. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.